tengok balik siapa yang kita. Okay. Okay, tak apa. Okay. Selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua 4 bestari dan juga 4 wawasan. Hari ini 4 Ogos, 4 Ogos hari Rabu. Hari Rabu. Waktu matematik kita pukul 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari, 1 jam. Okey. Jadi sebelum saya beri kerja rumah dulu. Kerja rumah daripada buku teks untuk bab 7. So anda catat dulu buat catatan. Semalam kita sudah buat sampai 7.2b kan? Okey ya. So kerja rumah awak saya catat di sini. Sekejap saya cari kertas Okey. Awak tulis, awak catatlah itu akan kita bincang kalau ada masa nantilah. Mungkin you buat dulu buku teks. Okay. Praktis Kendiri 7.2b ini muka 199 soalan 3 dan bukan, soalan 2 dan 3. Soalan 2 dan 3 kita sudah buat soalan. Okey, soalan 2 dan 3 awak jawab Okey, buat dalam buku latihan. Lepas itu praktis Kendiri 7.2c. Okey, Kendiri 7.2c. Muka surat mana? Muka surat 202. 202. Muka surat 202. Soalan 1 hingga 3. 1, 2, 3. Okey. Ini 2 dulu. Ya. Masa sampai masanya akan suruh awak hantar. Ini kena buat Buat dan kita akan bincang jawapan esok. Ini kerja rumah awak hari ini. Kerja rumah hari ini. Esok kita akan bincang dan awak perlu ambil gambar dan hantar esok. Itu esok lah. Esok saya ingat dulu. Esok kita ada waktu 7.30 pagi hingga pukul 9 pagi. Esok bangun awal lah. Alia, Amira, awak angkat tangan. Ada apa nak sampaikan? Ya. Halo? Cikgu, saya tekan. Okey. Alright. Boleh ini dia 7.30 hingga 9 pagi esok kita punya Google Meet ataupun PDPR. Okey. Catat. Okey, so kehadiran pagi ini 4 bestari. Orang yang sama tidak hadir tapi yang Gracie belum hadir. Gracie, Nazim. Orang yang sama tidak hadir itu saya tak sebut Shaleha tidak hadir, Siti Noshilawati dengan dan juga Al. Okey. Kemudian untuk 4 wawasan yang hadir pagi ini sebab tak ramai saya sebut hadir Muhammad Alia, Amira, siapa ini, Jennifer, Jerome, Michelle, Misterina, No Tuzila, No Aliana, No Irfan dan juga Suzia. Okey, Suzia. Okey, saya nak ingatkan beberapa pelajar di sini. Iaitu Lester, Eric Sebastian dari 4 bestari Kemudian dari 4 wawasan. 4 wawasan.
Saya lupa nama semalam yang saya sebut itu, ada beberapa kan yang di bawah kelab STEM. Hari ini ada perjumpaan kelab tanpa satuan kan. Jadi aktivitinya cikgu sudah letak di dalam grup Telegram. Anda jawab dan hantar kepada saya, Eric Sebastian, Al Mukris, Lester Mukris, Eric. 4 wawasan, ada 4 orang saya lupa. IC, Muhammad Syawal, dua orang lagi saya lupa nama. So awak tahulah, so awak jawab untuk mengambil kehadiran. Bukan apa, salah betul itu hal kedua. Yang penting kehadiran. Kehadiran. Sebab itulah sebab dia lah, kehadiran. Sebab kali ini, tahun ini kita masih tidak boleh bersemuka kan untuk untuk kita punya perjumpaan core curriculum. Jadi kehadiran itu sangat penting lah. Sebab kehadiran itu mengambil 50%, 50 markah kan. Jadi kalau hadir penuh, awak sudah dapat 50, sudah pun lulus. Walaupun tidak ada perlipatan, tidak ada pertandingan dan sebagainya kan. Tapi kehadiran itu sebenarnya sudah cukup. Jadi saya harap hadir 4 wawasan. Siapa nama? Siapa masih ingat dah yang semalam saya sebut? Okey, orang tunggu saya 1 minit, saya cari balik bahan saya semalam. Saya pun sudah lupa. Terlalu banyak perkara. Okay, sekejap saya klik tengok STEM. Kelas STEM mana? Senarai. Mana senarai saya? Ini. Tracy. Ya, sediakan bab 7, baca dulu nota. Okey, ini. Okey, tengah yang 4 wawasan ialah Nur Irfan. Awak ada di sini Nur Irfan kan? Awak kelas STEM, so jawab jawab dan hantar. Salah pun tidak apa, jawab saja. Hari ini kita buat aktiviti Sudoku mudah. 4 tara 4, 6 tara 6. Lepas itu ada Muhammad Amni, Muhammad Syawal, IC. 4 orang wawasan. Sila buat jawab dan hantar aktiviti mudah dan senang untuk mendapat markah. Okey, jadi sekarang kita akan mula bab baru kita pada pagi ini iaitu bab 8. Bab 8 Ada sesiapa yang send message kepada saya? Mukris? Kenapa? Mukris. Okey. Apa? Saya ada cikgu dalam STEM sebab saya ada masuk STEM. STEM Jerum. Okey, nanti saya semak lagi sebab kalau ikut senarai saya tidak ada. Tapi saya semak balik untuk Jerum. Okey. Okey. Mohon maaf. So harap semua itulah. Dan mungkin awak saya akan tanyalah tanya juga pengelaras mana awak letak mungkin ada yang salah letak lah nama. Okey, Jerum. Okey.
Okey, so bab 8 dah. So highlightkan bab 8. Kita mula bab 8 kita. Sukatan serakan untuk tata tidak terkumpul, tak terkumpul. Okey, untuk makluman anda, ini adalah di bawah tajuk statistik. Dulu di tingkatan menengah rendah, tingkatan 1, 2, 3, awak pernah belajar statistik, contohnya cari mean, cari mode, cari median. Lepas itu kita ada carta pie, carta garis, ada carta balang, kita ada lagi apa, carta-carta untuk mewakili itu awak belajar di menengah rendah dulu. Masih ingat? Jadi apabila sampai ke tingkatan 4, kita ada satu tajuk penting, sukatan data tidak terkumpul, tak terkumpul. Kemudian tingkatan 5 pun ada satu tajuk. Nama dia sukatan serakan data terkumpul. Tingkatan 5 kita belajar data terkumpul. Data tak terkumpul kita belajar di tingkatan 4. Dua bab itu ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Okey. Itu bab 8. Itu bab 8. Okey. So untuk pagi ini kita memperkenalkan serakan dulu. Apa yang dimaksudkan dengan serakan? Serakan ini ialah satu sukatan kecenderungan. Sukatan kecenderungan. Dan dia ada dua sebenarnya. Satu ialah sukatan memusat. Ini telah awak belajar di menengah rendah dulu. Iaitu cari mode, cari median, cari mean. Semua ada maklumat di sini. Mode ialah apa? Mode ialah nilai yang paling kerap berulang dalam suatu set data. Lepas itu median ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Apabila disusun mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Dia mesti susun dulu, baru kita boleh cari median. Lepas itu cari mean, ialah nilai data bahagi dengan data, itu mean. Ini pernah awak belajar. Kita panggil dia sukatan kecenderungan memusat. Okey, kita ada dua jenis sukatan. Okay. Sukatan kecenderungan sudah. Satu lagi sukatan yang kita akan belajar di sini dengan lebih menteliti ialah sukatan serakan. Itulah kita tadi kata nak bincang dengan ini serakan. Ini serakan. Kita tengok nombor 2 ini nota. Sukatan serakan. Serakan bagi suatu set data menunjukkan bagaimana sebaran nilai dalam set data itu di sekitar suatu nilai memusat seperti mean. Maksudnya serakan ini ialah contohnya ini mean. Ini mean. Seperti kita buat memanah. Kalau kita memanah, kali sekarang sedang Olimpik kan, tapi memanah sudah acara dah habis. Okey. Katakan ini ialah mean. Titik tengah-tengah itu mean. Dan awak sebagai pemanah, awak mungkin memanah ke sini, sini kan. Ada yang jauh sikit, ada yang dekat. Jadi serakan maksudnya sebarang nilai. Berapa jauh dia kita memanahkan titik ini yang kita dapat ini nilai dia berapa jauh daripada mean. Ada yang sangat dekat kan. Ada yang lebih dekat, sederhana dekat, ada yang sangat dekat. Itu ialah sebaran lah di sekitar mean itu. Bincang biasanya serakan ini kita akan bincang dua. Satu ialah variance, satu lagi sisihan piawai. Saya tak pasti awak pernah dengar. Dan satu lagi yang paling mudah ialah julat. Ada tiga inilah, julat, variance, sisihan piawai. Ini yang akan kita belajar dalam serakan. Sukatan serakan. Kita ada dua sukatan. Sukatan ada dua jenis. Sukatan ada dua. Yang pertama sukatan kecenderungan memusat. Ini kecenderungan memusat. Okey. Dan satu lagi ialah sukatan serakan seperti yang telah saya bincang tadi lah. So itu sebab sedikit tentang apa itu serakan. Dulu kita panggil statistik saja kan. Sebenarnya dia lebih
lebih tepat kalau kita panggil dia sukatan. Ada dua, statistik ada dua sukatan. Mimok meeting itu sukatan kecenderungan memusat. Kalau cari julak varian sisi yang bawah itu sukatan serakan yang kita akan tumpu dalam bab ini. Okay, kita bagi contoh satu. Saya nak tanya, seorang Tracy. Halo? Boleh jawab saya, Tracy? Ya. Apa ini, Apa ini ya? Pernah tengok ke? Pernah. Entah. Lupa. Pernah belajar di menengah rendah? Pernah. Apa dia? Apa ini? Data. Selain daripada data, ini memang data, tapi dia tengok dia punya carta ini ada bentuk dia kan. Apa bentuk carta ini? Batang dan daun. Ya, ada yang nampak ni? Blot, batang, daun. Blot, batang dan daun. So ini ialah batang daun. Batang daun. Ada di sini ada dua kumpulan data. Ya, ini memang berkaitan dengan data, dua set data. Tapi dua set data ini wakil dalam plot batang dan daun. Dulu data saya tadi sudah beritahu, data boleh kita wakil dalam bentuk apa? Kita boleh wakil dalam bentuk, ya tulis. Okey, kita boleh tulis dalam bentuk ini. Tunjukkan kita kalau ini apa ini? Kalau kita dapat data, kita wakil dalam bentuk contohlah, ini ialah apa? Ini carta. Lepas itu kita boleh juga wakilkan data yang kita dapat dalam apa ini? Contohnya ini hari Isnin, Selasa, Rabu. Ini bilangan jualan. Contohnya bilangan jualan, Ini carta apa? Carta batalan. Ini benar awak belajar kan? And then itu awak juga belajar apa lagi? Bagaimana kita wakilkan data kita? Kita boleh wakilkan dalam graf garis. Masih ingat? Graf garis. Ini ya, graf garis. Mungkin tandakan. Okey. Pukul 10 pagi, suhu berapa? 11 pagi, tengah hari dan sebagainya. Ini contoh graf garis. Graf garis. Okey. Itu pun nama sekarang. Yang kita wakilkan data dalam bentuk gambar rajah. Okey, Isnin, contohnya 5, katakan 5 bola lah. 3 simbol. Satu simbol itu wakil 10 katakan. Hari Isnin dia jual 30 burger. Katakan ini burger lah, burger katakan. And then hari Selasa dia jual 50. Hari itu 20 contohnya. Kita boleh wakil dalam bentuk ini. So ada banyak bentuk cara kita wakilkan data kan. Beberapa catapai, catapalan, graf garis. Nama apa ini saya lupa sekarang. Ada 4. Okey. Dan pada masa itu, kalau awak masih ingat, awak benar belajar blok kotak. Benar belajar ke blok kotak? Saya rasa ada dia sentuh blok kotak. Satu lagi blok ialah blok
batang dan daun. Ini dua lagi blok yang awak telah belajar di menengah rendah. Ini antara cara kita wakilkan data. Kita kumpulkan data, contohnya murid 4 bestari 4 wawasan, ketinggian murid kelas. Mungkin Nur Irfan 155 cm tinggi, Devian 158, Eric 161, contohlah. Kita kumpul data banyak, tapi bagaimana kita nak urus dengan data itu? Kita perlu susun dalam bentuk sistematik. Nah, itulah menyebabkan kita ada catapai, ada catabalang, ada keraf garis, ada blok kotak, blok batang dan daun. Ini yang awak belajar dulu. Okey, jadi kita balik kepada batang dan daun. Batang itu biasanya biji ini ialah puluh. Ini adalah puluh. Puluh. Yang daun itu dia adalah sah. Dia tahu sah? SA ya? 10 ratus ribu itu kan. Itu. Contoh di sini 02 maksudnya 2 lah. Tata itu 2. Umur dia. Ini berkaitan umur pesakit di klinik A. Umur paling muda 2 tahun. 2. 07, 7 tahun. 09, 9 tahun. Kalau 1, 10, 10 tahun. 12 tahun. 16 tahun. 19. Besar 53. 53 adalah umur yang paling tinggi, paling besar di klinik A. Umur paling kecil di klinik A 2 tahun. Paling tua 53 tahun. Dia susun dalam bentuk blok batang dan daun. Okey. Kemudian untuk umur pesakit di klinik B pula. Tengok. Kosong tidak ada. Maksudnya tidak ada umur yang kecil lah. Bayi macam itu tak ada. 10 pun tak ada. Dia mula daripada 21. Umur paling muda di klinik B ya, pesakit di klinik tahun. Umur dia 21 tahun. Awak pun belum sampai 21 kan, awak baru 16. 21, 24, 25 sampai 27, 10 sampai 39, 40 sampai 49. 50 tak ada. Paling tua 49. Okey? Alright. Tengok di sini dia kata kekunci, dia ada kunci ya. Kalau 1, 2 bermaksud 12 tahun. Betul lah 1, 2, contohnya ini ya. 1, 2, 12 tahun. Awak tahu baca kan? Tahu baca ke? Blok batang dan tahun. Tahu baca data dia? Jennifer Erisha. Tahu baca data? Blok batang dan tahun. 16, 16. 19, 19. Dan nombor-nombor ini bermaksud umur, umur kepada pesakit di klinik A dan klinik B di sini. Ini hanya contoh. Okey ya? Okey. Sekarang. Dia bagi kita data ini. Dia minta kita buat perbandingan. Bandingkan dan tafsirkan serakan bagi dua set data berikut. Kita nak buat tafsiran. Adalah memang macam ini ya, banyak tajuk soalan kadang-kadang bukan suruh kita kira-kira saja, dia nak awak buat tafsiran. Buat tafsiran. Okey. So awak boleh tulis awak ikut saya buat. Kalau kita tengok klinik A dulu. Umur pesakit di klinik A tertabur. Taburan dia tertabur daripada umur paling muda berapa tahun Nazim? Kalau klinik A paling muda punya pesakit berapa tahun? Nazim? Halo? Awak orang dengar ke suara saya? Boleh dengar ke? Devin boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh ya? Lester, berapa umur paling kecil di klinik A tadi? 2, cikgu. Maksimum?
Paling besar, paling tua. 53, cikgu. Okey, tulis. Umur pesakit di klinik A terdabur daripada umur 2 tahun hingga 53 tahun. Okey, manakala umur pesakit di klinik B. Di klinik B, ya. Kenapa ramai yang left? Line tak bagus ke? Okey, di klinik B ya. Terdabur, kita tengok terdabur daripada umur berapa tahun kalau klinik B. Kita minta Jessica Long. Klinik B. Daburan umur dari mana ke mana? 21 hingga 49. Ya. Betul. 21 hingga 49 tahun. Itu taburan dia. Kita boleh tulis dulu ini. Kalau klinik A, umur dia tertabur daripada 2 hingga 53 tahun. Manakala umur pesakit di klinik B tertabur daripada umur 21 tahun hingga 49 tahun. Itu kita. Daripada ini, apa kita boleh dapat? Siapa punya serakan lebih besar? Sebaran dia lebih luas. Siapa? Klinik A ke klinik B? A. Ya, betul. Kenapa A ni? Sebab dia punya 53. Beza dia berapa di sini? Beza dia tolak 2, beza dia 51 beza. Kalau klinik B 21 hingga 49, beza dia 49 tolak 21 baru 28 kan? 28 beza. Ini 51. So, kalau beza itu besar, maksudnya serakan dia luas. Dia sebar luas. So, klinik A punya pesakit, umur dia tersebar luas. Okey. So, bagaimana kita nak tulis? So, kita guna warna lain. Okey, saya sambung. Itu dia. Oleh itu, okey, serakan bagi umur pesakit di klinik A tadi kan dia adalah lebih besar berbanding dengan klinik B. Okey, A serak lebih luas. So, serakan klinik A lebih besar. Kita nak tengok siapa punya serakan lebih besar. Serakan ini kita boleh tengok dia punya beza. Tengok beza. Beza maksudnya tolak lah. Beza lebih besar. Sebab klinik B umur dia tumbuh 30 hingga 39. Dia lebih ramai 30 hingga 39. Saya rasa ini cukup awak ataupun saya tambah sikit lagi. Klinik B ya. Saya sambung lepas ke yang kebanyakan umurnya tertumbuh pada 30 hingga 39 tahun. Okey. So, klinik B ya, kebanyakan dia umur pesakit dia tumbuh pada 30 hingga 39. So, serakan klinik A lebih besar. Yang saya nak sampaikan ialah serakan klinik A lebih besar.
Okey, so sebelum saya lupa, untuk 4 wawasan saya ulang 4 wawasan IC ada sini ya. Nur Irfan, Muhammad Syawal dengan Muhammad Amni tadi ya, 4 orang. Awak adalah kelab STEM ya. So tolong tolong jawab tugasan mudah. Cikgu, saya tiada dalam grup STEM. Apa you tak ada ke? Okey. Saya ada. Saya pakai apa ni? Handphone mak saya, cikgu. Jadi awak kalau di Telegram dapat baca ke? Apa? Apa tadi? Tak, maksudnya awak pakai telefon mak awak kan? Ah, Awak ada Telegram ke? ada. Nanti awak tengok telefon mak awak lah. Sebenarnya sudah banyak saya send ataupun saya hantar link kepada awak join lah. Boleh ya? Okey. Hantar link lah, cikgu. Lepas ini ya, iaitu Apa? Okey. Nanti saya hantar link kepada awak. Okey. Jadi kena jawab ambil kehadiran sebab macam awak belum pernah hadir. Sudah kita nak hampir habis perjumpaan sebab kita tahun ini perjumpaan tidak banyak kali. Hanya beberapa kali ya. Kalau you tidak hadir, maka kehadiran pun tak ada. Macam mana nak bagi maka ini nanti ya. So hadir, buat sikit-sikit, hantar. Saya anggap hadir. Okey. Untuk 4 wawasan. 4 Bestari pun sama. Eric, Lester dengan Mukris 3 orang. Mesti jawab hari ini sebab sebelum ini tidak pernah awak jawab. Eric sekali saja. Saya akan ingatkan lagi lah nanti di dalam grup Telegram Club Stand itu. Okey, itu untuk A ya. Sekarang kita pergi ke B. Contoh yang lebih kurang sama iaitu masih lagi blok patan dan daun. Okey. Tapi sekarang tajuk dia lain sudah. Tajuk dia adalah ini blok patan dan daun. Ini adalah masa yang diambil dalam minit oleh sekumpulan pelajar menulis sebuah garangan tingkatan 4. 4 amanah, 4 bijak. Ada 2 kelas. Okey, so awak baca di sini, tulis tafsiran seperti di A tadi. Cuba tulis dulu. Nanti saya nak dengar jawapan daripada beberapa orang. Saya akan panggil nama. Okey. Masa yang diambil bagi kelas 4 amanah paling kecil 38 minit untuk menulis satu garangan. Masa paling panjang 52 minit. Okey. Kelas 4 bijak, masa paling singkat 24 minit boleh tulis satu buah garangan. Masa paling panjang sampai 63 minit satu garangan. Okay. Alright. Okay, ada volunteer nak cuba? Okay, kita minta you cuba dulu 1 minit lagi dan tulis panggil nama.
Yanti memang tak ada. Nur Nadia tak ada juga. Biasanya dia hantar latihan tapi dia tak hadir kelas saya. Muhammad Noraiman lama sudah tidak ada berita. Ami pun hantar saja latihan. Muhammad Syawal memang tak ada. Mabril, waktu mata pelajaran lain dia ada, tapi waktu saya tak ada. Jerry memang tak ada, Fatin tak ada, Brandon tak ada, Damien tak ada, Al-Mukris tak ada, Al-Musrif Shah bin Rohaizat tak ada. Okey, so kita minta Nur Mirza Hanania, 4 Bestari. Beri jawapan awak. Ya, bacakan. Nur Mirza Hanania. Betul nama? Ya. Apa jawapan awak? Baca jawapan awak. Nur Mirza, boleh dengar ke suara saya? Boleh bagi respon? Halo? Baik. Okay, kita minta seorang lagi, Nashita 4 Bestari. Nashita Bestari. Masa yang diambil bagi kelas 4 amanah ialah sebanyak 38 minit sehingga 52 minit. Manakala masa yang diambil bagi kelas 4 bijak adalah sebanyak 24 minit sehingga 63 minit. Oleh itu, satu lagi ayat. Betul itu untuk taburan masa dia. Ya. Okey. Terima kasih Nashita. So ayat pertama betul sudah. Okey, so saya tarik atas tulis masa yang diambil bagi kelas 4 amanah, bukan sebanyak lah, kita guna tertabur, di antara 38 hingga 32 minit. Ini masa dalam minit. Okay, manakala kelas apa sekarang? Manakala bagi kelas 4 bijak, 4 bijak, 4 bijak tertabur di antara 24 hingga 63 minit. Ini untuk 4 bijak. Jadi siapa punya serakan lebih besar? Siapa punya serakan lebih besar? Serakan lebih besar. Jennifer dia, 4 wawasan. Jennifer, kelas mana punya serakan? 4 bijak. 4 bijak. Ya, 4 bijak. Terima kasih. So, bagaimana nak tulis Mr. Rina, 4 best, bukan 4 best, 4 wawasan. Mr. Rina. So, bagaimana tulis ayat itu? Oleh itu, serakan bagi masa yang diambil bagi 4 bijak lebih lama berbanding dengan 4 amanah. Okey, terima kasih. So, oleh itu, terima kasih Mr. Rina. Oleh itu. Okey. Serakan bagi kelas 4 bijak adalah lebih banyak boleh lah, lebih besar pun boleh lah, lebih besar. Ya, lebih besar daripada
kelas 4 amanah. Yang kebanyakan 4 amanah, kebanyakan dia tumbuh di mana? Kebanyakan dia tertumpu masanya tertumpu pada 42 hingga 49 minit. Okey. Itu dia. Tuliskan. Sebenarnya kita boleh cari beza untuk 4 amanah, 4A lah katakan. Dia daripada 52 tolak dengan paling kecil 38. Itu baru 14. Tetapi untuk 4 pijak paling besar 63 tolak paling 3, kan dia memang lebih besar. Serakan untuk 4 pijak memang lebih besar, 39. Kita memang boleh buktikan di sini. Jadi saya ulang, masa yang diambil bagi kelas 4 amanah tertabur. Perkataan tertabur itu kena ingat. Tertabur di antara 38 hingga 52 minit. Soalan ini tentang masa dalam minit. Okey, cerita dia masa dalam minit lah. Manakala bagi kelas 4 pijak tertabur di antara 24 hingga, bukan hingga 63 minit. Oleh itu, serakan bagi kelas 4 pijak adalah lebih besar daripada kelas 4 amanah. Yang kebanyakan, 4 amanah kebanyakan masa dia tertumpu pada 42 hingga 49 minit. Okey. So, itu ialah blok batang dan daun kita buat tafsiran. Buat tafsiran dan juga tafsiran tentang serakan. Dan buat perbandingan. Perbandingan. Saya tuliskan. Hafizi tadi awak masuk kan? Okey. Sudah? Sudah? Tak apa, saya faham. Okey. Atika, sudah Atika? Atika Tamia, 4 wawasan. Boleh jawab saya tak?
Okey, bagus. Ya, apa itu bukan ya. Vanessa E, sudah Vanessa? Ni hao le ma, Vanessa? 好了好了，跟得到吗看得？Okey. 到看得到。 Okey. Nur Suzila Abu. Nur Suzila Abu. Sudah? Dah. Sudah siap? Okey. Lepas itu Al-Mukris, sudah Al-Mukris. Dah. Mukris. Dah petang ini saya nak nampak awak ada untuk stem itu. Kemudian satu lagi, Nur Khamisha. Nur Khamisha. Sudah siap? Nur Khamisha, kenapa Pak Pestari hari ini diam saja semua? Nur Khamisha ada tak? Nur Khamisha? Hello. Dah cikgu. Oh, okey. Boleh buka mic dan cakap lah. Okey. Okey. So, sekarang kita bagi satu lagi sebelum kita tamat pada pagi ni. Pagi ni kita tak banyak kita bagi. A, B dan C ya. Okey, C. Dari blok batang daun. Sekarang kita tukar. Sekarang ialah blok titik. Ini kita namakan blok titik. Ini pun telah awak belajar di tingkatan 2 dulu. Ada sentuh tentang blok titik dulu. So, blok titik di bawah menunjukkan bilangan email yang dihantar oleh 3 orang pekerja. 3 orang pekerja P, Q dan R dalam sebuah syarikat dalam tertentu. So, kita kena buat tafsiran ikut pekerja. Pekerja P, pekerja Q, pekerja R. Tengok dia punya taburan. Tengok dia punya taburan. Contoh untuk pekerja P. Bilangan email yang dia hantar 20 hingga 80. Kan? 20 hingga 80. Lepas itu yang pekerja Q, email yang dia hantar 30. Paling kecil 30 hingga 70. Okey. Lepas itu kita tengok pekerja R. Pekerja R, dia punya email, bilangan email yang dihantar paling kecil 40. 40 hingga 60. Kan? 60. Ini kenapa ada 3 titik? 3 titik, 4 titik, 7 titik itu apa maksud dia? Itu maksudnya kegerapan, bilangan kali. Maksudnya hantar 40 email 3 kali dalam bulan itu. 3 kali, mungkin 3 hari lah. 60 email 3 kali. Itu maksud dia. Ada yang 1 kali macam itu. Itu ialah Okey, so kita buat huraian 1 demi 1 1 demi 1. Okey, kita minta seorang untuk berikan sikit respon. Kita minta dari 4 Bestari. Elvina. Like Elvina. You berikan pekerja P punya. Apa yang cikgu dengar? Ya, berikan tafsiran untuk pekerja P. Sekejap. Ya. Jadi kepada pelajar yang lain tak bagus, awak sudah left awak boleh kembali sebab seperti macam ramai pelajar lain dia slow. Jerum pun sama. Bilangan email dihantar oleh pekerja P tertabur daripada 20 hingga 80. Ya, itu dia. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Elvina Enes 4 Bestari. Okey. Bilangan email yang dihantar oleh pekerja P tertabur di antara 20 hingga 80 buah email. Okey.
Lepas kita cerita pekerja P, sekarang kita nak cerita pekerja Q. Okey, seorang lagi pekerja Q. Kita minta keyword 4 baris. Keyword lepas ini polling keyword. Tolong tengah kalau boleh saya tidak mau ada pelajar masuk tetapi dia tak tengah, tak fokus. Saya buat jawapan tu. Okey, boleh. Keyword stencil, lepas itu ialah polling polling. Dan lepas itu ialah Nur Hayati. Bilangan email yang dihantar oleh pekerja P tertabur di antara 20 hingga 80 buah email. Sambung. Sambung pekerja seterusnya. Sekarang pekerja Q. Pekerja Q tertabur di antara 30 hingga 70 buah email. Yes. Terima kasih, Stewart Spencer. Pekerja Q tertabur di antara 30 hingga 70 buah email. Manakala kalau ada 2 orang, kalau 2 sahaja berbanding terus di sini manakala kan. Tapi kalau ada 3, manakala itu kali ketiga baru kita buat manakala. Okey, manakala pekerja. Okey, pekerja A kita minta tadi siapa saya sudah sebut tadi nama dia. Awak ialah polling, yes. Okey, pekerja Q, pekerja A. Manakala pekerja A tertabur di antara 40 hingga 60 buah email. Ya, tertabur di antara 40 hingga 60 buah. Jadi ayat akhir kita nak tengok siapa punya serakan paling besar kan. Siapa punya serakan paling besar? So, tulis oleh itu. Ini kita minta Nur Hayati. Nur Hayati. Oleh itu kata dia. Ya, oleh itu. Oleh itu serakan bagi pekerja A adalah lebih besar daripada pekerja P dan pekerja Q yang kebanyakan emailnya tertumpu pada 50 buah email. Ya, betul. Kalau kita tengok pekerja Q dan R dia kebanyakan tumpu di 50 buah. Ini ada kesamaan. Dan beza di sini 40, ini 20, ini beza 60. So 60 itu paling besar lah. Okey, oleh itu serakan bilangan email yang dihantar oleh pekerja P. Pekerja P adalah serakan dia adalah lebih besar. Kemudian diikuti oleh pekerja Q. Diikuti oleh pekerja Q dan R. Dengan kebanyakan email dihantar tertumpu pada 50 buah email. Okey, itu dia. So, tuliskan dengan kemas.
Sudah semua? Tulis dengan kemas, tulis dengan kemas. Okey. Jadi tengah. Jadi hari ini ya kita hanya mampu jawab muka surat 1 dan 2. So di sini ada contoh 1A, 1B, 1C. 1A, 1B, 1C ya. Saya kecilkan. Ini ya, 1A, 1B, 1C. Jadi awak perlu ambil gambar contoh 1A, B, C ya. Sama ada 3 gambar terpulang kepada awak. Lepas ambil gambar, hantar kepada grup masing-masing terus sekarang. So, kita tamat di sini ya. Esok kita sambung pukul 7:30 pagi ya. Sila bangun awal. So, kita akan sambung lagi serakan ya. So, pagi ini kita sudah selesai ya. Kita hanya nak, contoh B boleh. Kita hanya mampu tengok serakan secara blok patang daun dan juga blok titik lah. Saya besarkan ya. Jadi kalau anda sudah boleh left group lah. Okey, ini jawapan untuk B ya. Boleh, ini B. Terima kasih cikgu. Okey, saya bagi kepada yang belum siap, awak masih boleh saling ya. Saya akan tunggu awak. Jumpa esok Jangan lupa untuk kelab STEM belajar yang saya sebut tadi itu.